Assalamualaikum dan selamat sejahtera Counting Student Cikgu. Hari ini kita sambung lagi buku catatan pertama. Sebelum ni kita dah belajar jurnal am, kemudian kita dah belajar jurnal khas, kita dah belajar buku tunai dan hari ini kita akan pergi ke buku tunai runcit. Baik, apa dia buku tunai runcit Buku tunai runcit merupakan ledger yang merekodkan perbelanjaan yang melibatkan pembayaran amount yang kecil dan kerap berlaku serta tidak sesuai dibayar dengan cek. Contohnya, setiap hari kita beli surat khabar, kita beli stamp, lapik meja, penyapu dan sebagainya, di mana pembelian barang-barang berkenaan ialah nilai dia kecil. Contohnya kita beli penyapu, nilai dia RM2, maka tidak sesuai lah kita bayar dengan cek. Jadi buku tunai runcit perlu diwujudkan supaya dia dapat merekodkan perbelanjaan yang melibatkan pembayaran amount yang kecil. Okey, sistem yang digunakan untuk mengendalikan dana tunai runcit ini dikenali sebagai sistem panjar ataupun sistem impress. Nanti cikgu akan terangkan bagaimana kita menggunakan sistem panjar ataupun sistem impress ni. Okey, apabila kita nak merekodkan buku tunai runcit, dokumen perniagaan yang perlu digunakan ialah voucher. Di mana voucher ialah dokumen sokongan bagi setiap pembayaran tunai runcit. Jadi bila kita beli stamp, kita kena rekodkan dalam voucher. Okey, tujuan penyediaan buku tunai runcit. Apa tujuan dia? Yang pertama, dengan adanya buku tunai runcit ni, dia dapat mengurangkan catatan bagi belanja-belanja yang kecil amountnya dan sering berlaku. Takkan kita beli ataupun kita membuat belanja-belanja yang kecil amountnya dan kita rekodkan dalam buku tunai. Okey, jadi kita kena rekodkan dulu dalam buku tunai runcit, baru kita alihkan ke buku tunai. Yang kedua, tujuan penyediaan buku tunai runcit ni ialah untuk mengelakkan pembayaran menggunakan cek bagi perbelanjaan yang amountnya kecil kerana merumitkan dan tidak praktikal. Okey, jadi bayangkanlah kalau kita nak beli sebatang penyapu dengan harga RM2, sesuai ke kita gunakan cek? Tidak sesuai. Jadi sebab tu buku tunai runcit perlu disediakan bagi belanja-belanja yang amountnya kecil. Dan yang ketiga, dengan adanya buku tunai runcit ni membolehkan pengkhususan tugas dilakukan, iaitu seorang juruwang khas dapat ditugaskan untuk merekodkan dan mengawal pembayaran tunai runcit. Jadi selepas ini cikgu akan terangkan bagaimana sistem panjar ataupun sistem impress ni digunakan. Sekian, terima kasih.